A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-19 dan halaman yang ke-20 yang telah pun kita lalui selama 6 hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita Al-Fadil Ustaz Yusof Arba'in. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Dan juga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Safas. Alhamdulillah ya, kita bersama dengan PU Yusof pada hari ini untuk sama-sama kita melihat mengulang kaji kepada halaman yang ke-19 dan halaman yang ke-20. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka halaman 19-20 ini, dan juga saya mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan yang berada di studio pada hari ini untuk terus kita melihat permata-permata daripada Al-Quran. Ahlan wa sahlan ya. Baik, kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kemajuan dalam hidup kita dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita baca ayat 120 bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Sebentar tadi Ustaz Tirmizi sudah pun membaca ya sebahagiannya. Kita baca sampai ke hujung dan kita akan memerhati kepada dua perkataan. Perkataan wali dan perkataan nasir. Dua perkataan yang pernah muncul pada ayat yang ke-107 yang kita ingin cuba maklumi, yang cuba kita fahami apakah kaitan ya, kerana bila kita membaca Al-Quran daripada awal sampai ke hujung ini kita akan bertemu perkataan yang berulang. Apa mesej yang sedang disampaikan bila ia berulang? Kita baca dahulu ayat 120 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fazrul, tetamu jemputan kita Fadil Ustaz Yusof dan juga para penonton sekalian. Jom sama-sama kita hayati bacaan 120, sama-sama kita tadabbur pencerahan daripada tamu kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-120 menceritakan bahawa Nabi diingatkan jika kamu mengikuti pada bahagian kedua itu, dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Yusof Arba'in untuk menjelaskan wali dan nasir pada ayat 120 ini, bagaimana ianya berkaitan dengan ayat 107 yang sudah kita lewati sebelum ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Fazrul, Ustaz Tirmizi, qari kita, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikemukakan, diajukan bahawasanya kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-120, kita akan dapati di penghujung ayat ada Allah menyebutkan bahawa tentang wali dan juga nasir. Jika kita kembali melihat kepada ayat 107 yang tuan-tuan boleh lihat dalam muka surat yang ke-17 di dalam Al-Quran, kita juga menemukan sekali lagi perkataan al-wali dan juga perkataan nasir. Dalam ilmu tafsir, apabila berlakunya at-tiqrar, dia panggil apabila berlakunya pengulangan di dalam Al-Quran, salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk memberikan penegasan. Maknanya Allah nak menegaskan buat kali yang kedua pada ayat 120, Allah kata wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah menegaskan bahawasanya tidak ada siapa-siapa selain Allah yang boleh kita jadikan sebagai wali dan kita jadikan dia sebagai nasir. Apa itu wali dan apa itu nasir? Okey. Untuk faham wali dan nasir ini, kita kena melihat, ambil daripada ayat dalam surah tersebut, baru kita dapat jawapan dia. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tabari. Al-Imam Al-Tabari apabila dia mengulas tentang ayat wali, kalau kita baca terjemahan, kita jumpa makna pelindung, protector. Tapi kalau kita baca perkataan nasir, kita jumpa perkataan pemberi tolong. Tapi dalam konteks ayat, apa maksud pemberi pelindungan dan juga pemberi pertolongan? Kalau kita lihat konteks ayat, ayat nombor 107, Allah menceritakan bahawasanya Allah ini dialah yang menguasai langit dan bumi. Dia dikaitkan dengan Al-Quran. Sebab itu ayat 107, kalau kita rujuk pada ayat yang sebelumnya 106, kita akan menemukan bahawa orang Yahudi ni dia tak setuju sama sekali Allah telah mengubah ayat tu mula ada, lepas tu tak ada. Ada hukum, lepas tu Allah ubah, dia panggil ilmu nasakh wal mansukh. Jadi pada penghujung itu, ketidaksetujuan mereka itu, Allah mengatakan bahawasanya kalau kamu tak setuju dengan apa yang Allah nak buat, maka Allah menafikan bahawa tak ada lagi mana-mana yang boleh memberi pelindungan. Pelindungan dekat situ maksud dia, kata Imam Al-Tabari, adalah tiada siapa yang boleh bantu kita dapat kebaikan, dapat manfaat. Manakala nasir, dia merujuk kepada tiada siapa yang boleh tolong kita untuk elak daripada kemudaratan, elak kita daripada keburukan. Kenapa? Kerana ayat 107 dan ayat nombor 120, Allah menyebutkan tentang, kalau 107, Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Maksudnya kalau kita tolak Al-Quran tu, maknanya siapa lagi yang boleh pandu kita kepada kebaikan kalau bukan Allah? Kalau kita tolak Al-Quran itu, tolak apa yang Allah tentukan, siapa lagi yang boleh elakkan kita daripada kita tak terjerumus kepada keburukan? Begitulah pada ayat nombor 120. Jadi kalau ayat 120, Allah mengatakan siapa-siapa dia memilih, siapa-siapa yang dia meninggalkan wahyu, iaitu huda, mengikut hawa nafsu, kata Allah, tidak ada siapa-siapa yang boleh bantu kita dapat kebaikan. Begitu juga tak ada siapa-siapa yang boleh membantu kita untuk mengelak daripada mendapat keburukan. Itulah yang Allah nak jelaskan pada perkataan al-wali dan juga nasir. Wallahu ta'ala alam. Saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Arba'in untuk menjelaskan apakah maksud wali dan nasir dalam konteks ayat 120 sebentar tadi, pengulangan tikrar daripada ayat 107 agar kita mantapkan pengetahuan ataupun kefahaman kita, dan kita tahu bahawa Allah lah yang menjadi wali pada setiap masa. Allah lah yang bantu kita waktu ada keburukan, Ustaz, ya. Kita yakin bahawa Allah yang membantu, dan inilah yang diingatkan kepada Nabi, diingatkan kepada kita. Dan ayat 40 hingga ayat yang ke-121 panjang lebar berkaitan dengan
tentang Bani Israel dan diulang kembali pada ayat yang ke-122. Satu ayat yang kita lihat ulangan kepada ayat 47. Mari sama-sama kita baca ayat 122 untuk kita memaknai mengapa ayat ini sama walaupun ia berada pada tempat yang berbeza. Mari sama-sama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ini adalah terjemahan daripada Al-Quran, tetapi apakah sebenarnya yang difahamkan dengan ayat 122 ini yang berulang seperti berulang pada ayat 47. Ya, Allah ingatkan awal dan kemudian diingatkan kembali pada ayat 122. Inilah yang kita akan bongkar, kita dalami permatanya. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Sama-sama pada hari ini kita mengulang kaji halaman yang ke-19 dan 20. Dan sebentar tadi sebelum rehat kita sudah pun membaca ayat yang ke-122 seperti ayat 47. Diingatkan kepada Bani Israel tentang ni'mati. Satu nikmat, bukannya banyak nikmat. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Yusof Arba'in untuk merungkai apakah yang dimaksudkan ni'mati di sini. Dan lebih daripada itu, mengapa ayat ini seperti berulang, apakah mesej untuk Bani Israel, mesej untuk kita yang membaca Al-Quran pada waktu ini. Bersama Ustaz Yusof, silakan Ustaz.
ayat yang Allah menyebutkan tentang ni'mati. Kita tahu sedia maklum bahawa Bani Israel antara banyak-banyak nikmat yang Allah beri kepada mereka adalah mereka dihantar kepada Allah ramainya di kalangan Nabi dan Rasul. Itu di antara nikmat yang sangat besar yang Allah bagi kepada mereka. Manakala kalau kita mencari jawapan, ayat ya Bani Israel ada pada ayat nombor 122, dan kalau kita buka pada ayat nombor 47 pada muka surat nombor 7, kita jumpa sekali Allah menyebut ya Bani Israel, sama. Ayat dia tak ada beza, sama. Ayat 122, ayat nombor 47 pun sama. Jadi bagaimana nak faham ni? Kenapa Allah ulang sampai ayat 47 dah ulang sekali, ayat 122 pun dah ulang sekali? Okey, seperti yang kita maklumkan bahawasanya salah satu fungsi besar apabila Allah membuat repetition, apabila Allah dia buat pengulangan, tujuan utamanya antaranya adalah untuk memberikan penegasan. Al-Imam Ibn Kathir ketika dia ulas ayat 122 dalam tafsir dia pun mengatakan bahawa dia kata ayat 122 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak menegaskan. Sudut yang pertama. Sudut yang kedua, menariknya kalau tuan-tuan melihat ayat nombor 47 ya Bani Israel itu sebenarnya adalah ayat kita panggil ayat pembuka kepada cerita Bani Israel. Ya. Kalau kita rujuk surah Baqarah, cerita Bani Israel ni dia berada pada ayat bermula 40 sampai 123. Maknanya kalau nak tengok kisah Bani Israel ni, ayat 40 sampai 123. Jadi ayat 47 tu kan duduk awal-awal pada permulaan kisah Bani Israel. Jadi ayat 122 yang kita baca, yang kita bincang ni, dia berada pada penutupan kisah Bani Israel. So, kata Al-Imamul Biqai, Imam Biqai dia kata kalau ayat 47 tu mula-mula dia kata. Jadi nak pergi ayat 122 ni kan macam dah jauh dah dia kata. Jadi bagi mengingatkan supaya mereka sedar, mereka tak lupa, jadi Allah Ta'ala ulang balik pada ayat 122. Sebab kalau dia ulang bagi lagi ingatkan kepada mereka. Sudut yang lain, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab dia kata, sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan ada pertemuan di antara pembuka dan penutup. Itu dipanggil apa? Dia panggil ilmu pembuka dan penutup. Jadi untuk memastikan pembuka itu ada menyebut tentang ya Bani Israel, maka ditutup pun dengan ya Bani Israel. Jadi kata para ulama sebenarnya Allah nak serasikan supaya pembuka tu dia bertemu dengan penutup. Maknanya diulang dua kali menegaskan ikut Imam Biqai tadi untuk beri mereka sentiasa ingat dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak menunjukkan tentang mereka ni sebenarnya Allah bagi peluang supaya apa? Sebab dia panggil teknik mengingat nikmat ni dia macam teknik pujuk lah. Allah kata, kenanglah nikmat Tuhan bagi kamu, kenanglah. So apabila mereka banyak mengenang nikmat ni, moga-moga mereka sedar dan mereka ingat bahawa apa yang mereka perlu lakukan. Jadi itulah di antara yang diulas oleh para ulama tafsir apabila mencari jawapan kenapa berlaku pengulangan. Bahkan sebenarnya ayat yang kita baca tadi itu ada sebenarnya pada ayat yang ada pada ayat yang lain, tapi cukup dengan waktu yang ada ini untuk kita dapat jawapan. Kesimpulan dia, Allah nak menegaskan, yang kedua nak memberikan ada keserasian antara pembuka kisah Bani Israel dan juga pada penutupan kisah Bani Israel. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusof untuk menjelaskan bagaimana ayat 122 ini ada kaitan dengan ayat yang ke-47 yang kita baca, di mana 47 ni pembuka lah Ustaz ya, pembuka, dan ayat 122 ini sebagai penutup mengingatkan kembali kepada satu teknik, iaitu ingatlah kepada nikmat
untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga kaedah kita lah Ustaz ya. Kalau kita rasa macam degil sangatlah kan, degil sangat tu, cuba kenang baliklah mak kita dah tolong kita, ayah kita, apa yang kita dapat dalam hidup kita ni, agar hati kita dilembutkan dan kita tahu bahawa segala-galanya itu sumbernya sudah tentu datang daripada Allah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah proses taubat. Kalau Nabi Adam itu diuji gagal, taubat. Kaum Bani Israel ini diuji gagal, diminta untuk taubat. Ada satu tokoh yang diberi ujian tapi lulus Ustaz. Masya-Allah. Nabi Ibrahim. Itu yang kita nak baca ayat 125 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Sadaqallah. Dan inilah ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Jadi ini adalah daripada kisah Nabi Ibrahim, bermula daripada ayat 124. Allah memberi ibtila kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, lulus semua ujian tersebut. Berbanding dengan Nabi Adam ataupun kaum Bani Israel. Jadi kita ada 3 pilihan, kerana kisah selepas Nabi Ibrahim adalah kisah kita, kisah umat Islam. Umat Islam ada 3 pilihan, sama ada ujian gagal bertaubat, ada ujian gagal kemudian terus-teruk macam Bani Israel ya, yang tak sedar diri, ataupun yang ketiganya adalah jadi seperti Nabi Ibrahim. Tetapi dalam ayat yang ke-125 ini Allah menggunakan perkataan al-bait itu kepada Kaabah itu mathabah, dan pada ayat 103 sebelum ini kita bertemu dengan perkataan bagi orang yang beriman, yang bertakwa mendapat mathubah. Kalau boleh Ustaz ceritakan mathubah dan mathabah ni sebenarnya ada kaitan ke, dan mengapa al-bait dikaitkan dengan mathabatan linnas? Silakan. Sembilan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sidang penonton sekalian, Tuan Fadhrul dan Ustaz Tirmizi rahimani wa rahimakumullah. Perkataan mathabatan pada ayat yang ke-125, kalau tuan nak lihat ayat 125 ni berada pada muka surat 19, dan seperti mana yang dimaklumkan pada ayat 103 ya, berada pada muka surat yang ke-16. Boleh tengok pada baris yang ke-9 dan ke-10 kita akan jumpa perkataan mathubah. So dia ada beza pada mathabah dengan mathubah. So apa perkaitan dia? Okey, perkataan mathabatan dan mathubatan, kalau kita mencari dia punya kata akar dia, ru'ut dia adalah kembali kepada perkataan thawbun. Dalam mufradat li al-fadhil Quran, Ar-Gharib Al-Asfahani mendefinisikan, dia kata mathabah ke mathubatun ke, dia kembali kepada asalnya perkataan thawbun. Apa makna thawbun? Dia kata perkataan thawbun maknanya kembali sesuatu kepada keadaan yang asal. Okey. Tetapi makna itu kalau kita kena pakaikan mengikut kepada konteks ayat. Jadi ayat 125 perkataan mathabatan tu dia merujuk kepada tempat tumpuan, tempat kembali manusia ke Kaabah tu. Jadi mathabah kat situ dia merujuk kepada, kita panggil a place of return kalau bahasa Inggeris dia. Maksudnya tempat manusia tumpu, tempat manusia berulang-alik setiap tahun. Kat mana? Kita panggil al-bait. Kerana al-bait tu dipanggil mathabah. Tetapi
Waktu kita baca ayat 103, Allah guna la mathubah. Mathubah pula. Mathubah pada ayat 103 dia merujuk kepada the reward, iaitu pahala. Tadi masabah kata tempat manusia pergi setiap waktu. Ayat mathubah pula kata pahala. So apa perkaitan dia? Kalau kita kaitkan dua-dua, kita dapat jawapan tempat yang kita boleh dapat reward, pahala yang banyak adalah pergi ke mana? Al-Bait. Kita pergi merujuk kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah. Sebab itu makna lain bagi masabah adalah makanan yaktasibu fihi thawab. Maknanya kalau ambil ayat 103, Allah kata Allah bagi pahala yang banyak di sisi dia, maka tempat yang boleh dapat banyak pahala kat mana? Jawapannya adalah pada wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi. Wallahu ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusof untuk menjelaskan apakah kaitan mathabah, tempat berkumpul, dan rupa-rupanya tempat berkumpul itu adalah tempat untuk mendapat banyak mathubah, Ustaz ya, mendapat ganjaran yang besar daripada Allah, sama ada kita hadir secara fizikal ataupun memang kita menghadap pun ke kiblat, Ustaz ya, tempat kita bersolat. Jadi bagi tuan-tuan yang nak pergi umrah, teruskan selamat pergi umrah, pergi haji, dan kalau yang tak pergi umrah haji, kita hidupkan menghadap kiblat itu dengan solat kita pada masanya, kerana itu cara kita mengembalikan teknologi cemerlang seperti Nabi Ibrahim. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. Jahina warzuqna tilawatahu. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kembali kita semula dalam My Quran Time untuk sama-sama kita mengulang kaji ayat yang ke-126, satu doa daripada Nabi Ibrahim. Dan kalau kita pergi kepada surah Ibrahim pada muka surat 260 ayat yang ke-35, kita bertemu dengan satu lagi doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi bila bercakap tadi tentang doa, Ustaz Yusof ya, di sini ada doa ayat 126, pada surah Ibrahim pun ada doa. Doa mana satu yang lebih dahulu dan apa beza di antara doa pada surah Baqarah dengan surah Ibrahim? Kalau ini Madaniyah, Makiyah, tapi ada kaitan bagaimana? Silakan. Sidang penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, ini di antara soalan yang ilmu yang baru, yang mana dalam ilmu tadabbur kadang-kadang kita terlepas pandang kan, untuk melihat perkaitan antara satu ayat kepada satu ayat walaupun dalam surah yang berbeza, tapi konteks doa yang sama, orang yang sama berdoa dan bunyi doa dia pun hampir sama. Tetapi persoalan dia adalah, adakah sama itu sama yang kita panggil sama serupa, ataupun dia sama tetapi ada perbezaan makna? Okey. Soalan yang kita nak carikan jawapan dia, mana dulu yang Nabi Ibrahim doa? Adakah Nabi Allah Ibrahim doa ayat 126 tu, baru Nabi Allah Ibrahim doa pada ayat 35 surah Ibrahim tu? Okey. Berlaku sebenarnya beberapa perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, tapi saya ambil satu daripadanya. Okey. Kalau merujuk dalam apa yang diulas oleh Ibnu Kathir. Ibnu Kathir, kalau tuan-tuan baca dekat ayat 126 dalam tafsir Ibnu Kathir dia menyelesaikan persoalan kita tu sebenarnya. Ibnu Kathir kata apa? Dia kata ayat surah Al-Baqarah 126 ni lah sebenarnya adalah yang pertama dulu. Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala ayat 35 surah Ibrahim adalah yang kedua. Ibnu Kathir dia memberikan justifikasi. Dia kata kenapa dia kata pada ayat 35 surah Ibrahim, tuan-tuan kena tengok ayat yang 39. 35, kalau tengok dekat ayat 39 surah Ibrahim, Nabi Ibrahim dia ada doa kepada Allah, dia doa, dia syukur kerana Allah bagi dia 2 anak. Kalau kita baca dekat ayat nombor 39, dia kata alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail. Dia doa, dia kata ya Allah, dia kata segala puji bagi Allah, waktu aku dah tua-tua ni dapat 2 anak. Dia sebut Ismail dan Ismail dan juga Ishak. Jadi kata Ibnu Katsir, dia kata ayat 35 ni berdasarkan doa Nabi Allah Ibrahim 39 tu menunjukkan bahawasanya ayat 35 itu merupakan doa yang kedua. Setelah Nabi Ishak itu Allah lahirkan. Okey. Justifikasi yang kedua, yang ini saya nukilkan apa yang disebut oleh Dr. Fadil As-Samarai dalam Al-Bayan Al-Quran. Cara dia begini. Kalau tuan-tuan tengok dekat ayat 126, perkataan baladan. Dia betul kata hadza baladan, dia ada tanwin baladan. Tapi dekat ayat surah Ibrahim ayat 35 dia guna al-balada. Baladan sama makna dengan al-balada. Cuma kalau kita betul-betul tengok betul-betul, kita akan jumpa dekat surah Al-Baqarah Allah guna baladan tanwin. Tanwin dekat situ merujuk kepada kata nama nakirah. Dia panggil kata nama am lah. Bahasa lain dia panggil indefinite.
Indefinite. Manakala dekat ayat 35 Allah guna al-balada merujuk kepada kata nama khas al-ma'rifah. Kita panggil dia dengan istilah lain definite, kata nama khas. Apa kata nama am, kata nama khas ni? Maknanya kalau Allah guna kata nama am, tempat tu belum lagi dikenali. Belum ada orang duduk lagi. Belum ada penghuni. Sebab tu dia guna kata nama am. Dia kata negeri ini. Tetapi ketika ayat 35, dia guna al-balada merujuk kepada Mekah itu sudah ada orang menghuninya. Daripada cara itu para ulama mengatakan yang doa yang pertama sekali dekat 126 Al-Baqarah. Lepas tu barulah surah Ibrahim ayat nombor 35. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusof menjelaskan mana satu yang dahulu ya doa ini untuk kita memahami rupa-rupanya bila doa ini paling awal disebutkan isinya pun amat menarik Ustaz ya. Bercakap tentang jadikan negeri ini aman dan kemudian berikan rezeki dan kemudian bercakap tentang iman. Iman tu macam kemudian sikitlah ya, tapi kemudahan-kemudahan awam ini diperlukan ya. Tetapi bila kita merujuk kepada surah Ibrahim nanti ia merujuk kepada jauhkan daripada asnam, daripada berhala. Bab-bab iman ini diberi perhatian pasal dah maju ini cabarannya adalah cabaran iman Ustaz ya. Bila kita dah maju ke depan, zaman sekarang ini kita perlu isikan dengan iman dan inilah perkara yang kita belajar dan lebih lagi daripada itu kita akan lihat dalam beberapa perkara berkaitan dengan Nabi Ibrahim iaitu antaranya doa Nabi Ibrahim pada ayat 129. Jom kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillah minasyaitanir ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-129. Kita bertemu dengan doa dan doa dan doa dan doa daripada Nabi Ibrahim menunjukkan bahawa individu yang mahu cemerlang dalam hidup di dunia ini di sebalik perancangan usaha yang ada ini perlu memanfaatkan hubungan dengan Tuhan iaitu dengan doa. Dan apakah doa Nabi Ibrahim? Iaitu, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka ini seorang Rasul di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu doa harapan daripada Nabi Ibrahim. Tetapi bila Allah menjawab Ustaz ya, dalam surah Jumaah ayat yang kedua, susunan itu macam terbalik-terbalik sikit ya. Bila minta tilawah, Allah bagi tilawah. Bila minta ta'lim al-kitab wal hikmah, Allah letakkan nombor 3 dalam surah Jumaah itu. Di tengah yang di hujung ini wa yuzakkihim, Allah letakkan nombor 2 di dalam surah Al-Jumaah. Jadi mengapa susunan itu berbeza dalam membina transformasi dalam masyarakat ini? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam seperti ayat 129. Baik, kalau tuan-tuan nak dapat jawapan yang lebih lengkap, tuan-tuan kena ambil ada 3 ayat lain sebenarnya di dalam Al-Quran yang Allah kabulkan doa dia. Sebab ayat 129 doa Nabi Ibrahim, dia minta hantarlah seorang rasul di kalangan mereka. Tapi adakah doa Nabi Allah Ibrahim tu Allah kabulkan? Salah satu tempat kabulnya doa Ibrahim tu pada surah Jumaah, surah 62 ayat 2 muka surat 553. Dan ada 2 lagi ayat lain. Mungkin kita boleh ambil ayat lain, contohnya Al-Baqarah ayat 151 muka surat nombor 23. Begitu juga dengan surah Al-Imran ayat 164 muka surat 71. So ada 3 tempat
di dalam Al-Quran yang Allah memakbulkan doa Nabi Allah Ibrahim yang dia minta dekat Al-Baqarah 129. Okey. Jadi setelah tahu ayat 3 tempat tadi tu, dia ada beza. Waktu Nabi Allah Ibrahim dia doa pada Allah, dia minta dulu apa? Dia minta pertama hantar rasul, lepas tu susunan kedua tilawah, ketiga adalah tazkiyah, lepas tu mula-mula dia minta tilawah, lepas tu ta'lim, lepas tu tazkiyah. Susunannya macam tu. Maknanya tilawah, ta'lim, tazkiyah. Tapi dekat 3 surah yang Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim tu dia beza pula. Kita akan jumpa Allah susun macam ni. Tilawah, tazkiyah, baru ta'lim. Ta'lim. Jelas tazkiyah tu maksudnya kalau yang ta'lim tu maksudnya yatlu lah, tilawah lah. Kalau kita kata ta'lim wa yu'allimuhum, tu dipanggil ta'lim. Kalau tazkiyah tu adalah wa yudzakkihim. So senang kita panggil dia tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Tetapi ketika Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, Allah susun lain. Allah kata selepas tilawah terus tazkiyah. Itu soalan yang kemukakan. Jadi para ulama tafsir mengatakan bahawasanya kenapa ketika Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, Allah sebut selepas tilawah terus tazkiyah? Kerana Nabi ini diutuskan oleh Allah memang untuk membetulkan akhlak-akhlak manusia. Okey, dan kita tahu Nabi ini Allah gelar dia apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ini dia mempunyai akhlak yang azim. Jadi untuk menunjukkan ke akhlak Nabi tu, maka Allah susun dulu selepas tilawah bacakan ayat Quran, Allah terus pergi kepada penyucian, tazkiyah. Tazkiyah tu dikaitkan dengan akhlak. Jadi untuk membersihkan akhlak, maka sesuai dan tepat dengan Allah mengutuskan Nabi untuk membetulkan akhlak. Oleh kerana itu, selepas Nabi bacakan ayat Quran, terus Allah sebut penyucian jiwa. Itu di antara jawapan dia. Dalam masa yang sama, Allah ingin memberitahu kepada kita bahawa apabila Allah sendiri mengatakan dia makbulkan doa, dia memberitahu kepada kita bahawa nak dapat tazkiyah ni tak perlu kepada ta'lim. Cukup dengan lepas tilawah, berkatnya ayat Quran, hebatnya ayat Quran tu orang dah boleh jadi tazkiyah. Jadi untuk jawab, dia punya kesimpulan dia adalah ketika Allah menyatakan pemberian dari dia, dia susun berbeza dengan doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dengan waktu terbatas, itulah sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan. Masya-Allah ya, terima kasih diucapkan pada Ustaz Yusof ya, betapa Allah ni amat baik ya. Kalau tidak kena belajar master PhD untuk Quran baru dapat tazkiyah, bersihkan jiwa Ustaz ya. Tetapi dengan tilawah, itulah yang kita harapkan, kita tilawah haqqa tilawati dengan sebenar-benar cara bacaannya, kita cuba faham sedikit demi sedikit, harapnya terus Allah berikan kita tazkiyah demi tazkiyah, bersihkan akhlak kita, dan lepas tu belajar teruslah Ustaz ya, teruskan ta'limul kitab wal hikmah itu untuk kita makin lagi mendapat ilmu, memberi kesan kepada iman kita. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin
mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, sesi ulang kaji bersama Al-Fadhil Ustaz Yusof Arba'in. Kita sudah pun melihat beberapa ayat sebentar tadi untuk sama-sama kita mencedok, mendapatkan permata indah daripada Al-Quran, bukan sekadar pada ilmu, tetapi yang kita belajar daripada ayat yang ke-129, permintaan, permohonan daripada Nabi Ibrahim adalah untuk kita tilawah ini dijawab oleh Allah terus untuk kita tazkiyahkan sifat ataupun akhlak kita. Dan inilah yang kita belajar bahawa bayinat yang datang daripada Al-Quran ini bukan sekadar pada bahagian intelektual tetapi juga melibatkan emosi, akhlak dalam kehidupan, dan itulah yang mengujakan kepada orang-orang di Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah juga yang diperhatikan oleh dunia kepada kita. Apabila kita makin bersama Al-Quran tilawah, sebenarnya kita perlu mentazkiyahkan diri kita menjadi muhsin. Sebelum ini kita berbincang, dan selepas itu kita tambahkan ilmu. Ilmu itu adalah untuk memastikan kita mengikut kepada panduan ini dengan tepat sehinggalah sampai ke akhirat nanti. Kita ingin membaca ayat yang ke-133 bercakap tentang hidayah yang kita peroleh. Kita ingin cemerlang ini adalah dengan melihat susu galur kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada anaknya Ishak, Ismail, dan bawahnya adalah Yaqub. Ayat 133 adalah ayat yang kita ingin baca sebagai satu transisi menuju kepada istilah muslimun sebagai umat yang dijiwai oleh kita untuk mencontohi salah satu contoh sama ada Nabi Adam ataupun Bani Israel ataupun Nabi Ibrahim yang telah kita baca. Ayat 133 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Surah Al-Nazim, adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yaqub alaihissalam ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini adalah satu dialog daripada seorang ayah kepada anak-anaknya. Anak-anaknya kita tahulah boleh diceritakan dalam surah Yusuf, Ustaz, ya. Nama P. Yusuf hari ini kan. Tetapi apakah pelajaran daripada ayat 133 ini untuk ibu ayah yang menonton My Quran Time pada hari ini, Ustaz? Agar kita ini kalau nak cemerlang macam Nabi Ibrahim, kena ikuti juga kepada Nabi Yaqub, cucu kepada Nabi Ibrahim ini. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ayat 133 ini Allah mengingatkan kepada kita
betapa pentingnya keluarga kita ini hidup di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk pelajaran bagi seorang ibu, seorang bapa, contoh yang Allah datangkan kisah Yaqub ketika dia hampir mati. Tapi lebih cantik kalau tuan-tuan kena tengok ayat nombor 132. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat nombor 132, kita akan dapati Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ni sebelum dia mati pun, masa umurnya masih ada lagi, dia telah buat wasiat sebenarnya. Wa waffa biha Ibrahim. Jadi pelajaran bagi kita sebagai ibu bapa, selagi kita masih hidup, kita kena selalu buat wasiat. Wa waffa, kita kena bagi wasiat. Tiap-tiap waktu wasiat. Apa dia wasiat dia? Bagi tahu kepada anak-anak kita bahawa agama yang Allah pilih adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Dan kita kena pesan pada anak-anak, apa jadi pada anak-anak kita, yang paling penting kau mati dalam keadaan muslimun. Kan? Mungkin anak-anak kita kejaya dia biasa, mungkin harta dia tak banyak, tapi benda yang paling penting nak kita kata, engkau mati nak, melainkan kau mati sebagai muslimun, kita kata. Itu pada ayat nombor 132. Dan punya istiqamah, committednya Nabi Yaqub ni, sampaikan Allah kata, waktu dia nak mati pun dia cakap dekat anaknya. Dia tanya lagi pada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kenapa ada ayat dia kata min ba'di, selepas aku? Kerana dia tahu panjang umur anaknya lagi. Jadi dia takut apabila jauh jarak min ba'di tu, lepas dia mati tu, anak dia akan buat apa? Jadi dia tanya kepada anak-anaknya. Maknanya Nabi Yaqub ni, daripada umurnya masih panjang sampai dia nak mati pun dia tunjuk tu apa, komitmen dia, committed dia, tekankan kepada anak-anak tentang tauhid. Dan kita dapati anak-anak dia jawab apa? Anak-anak dia jawab, kita pun sedia tahu, dia kata kami menyembah Tuhan ayah, Tuhan nenek moyang dan sebagainya. Pelajaran dia kat sini, macam mana anak-anak dia boleh tahu kisah Ibrahim, kisah Ismail, kisah Ishak, menunjukkan bahawa sebagai bapa, maka dalam hidup kita, dalam contoh ikon, idol kita yang paling utama adalah para Nabi. Kalau tidak, kalau anak-anak Nabi Yaqub tak tahu, mungkin dia tak sebut Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Yaqub, Tuhan Ismail dan Ishak. Menunjukkan bahawa Nabi Yaqub dia telah bercerita kepada anaknya tentang Nabi-Nabi dan Rasul yang mempunyai Tuhan yang sama. Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan yang sama. Tuhan Ishak, Tuhan yang sama. Tuhan Ismail, Tuhan yang sama. Dan moga-moga daripada kisah Ibrahim ini, kita termasuk dalam manusia yang menunaikan perintah Allah. Dalam surah Tahrim, surah nombor 66, ayat nombor 6, muka surat 560, Allah kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allahu Ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusof menjelaskan tentang apa tugas Ustaznya. Tugas bagi ibu, ayah sebenarnya seperti mana ayat 132 itu, masa hidupnya pun sudah berwasiat dan konsisten sampai ke hujung. Kalau surah Luqman itu ayahnya memberi nasihat, tak ada jawapan daripada anak. Tapi yang ini ada jawapan daripada anak itu, maksudnya memang ayah dah check selalu dah ni, ya. Dan akhirnya penting sangat dipastikan anak itu menjawab soalan yang tepat, ya, berbanding dengan kita sekadar soal saja, biarlah anak tu macam mana nak buat macam mana, kan. Bukan, ini adalah satu penekanan pada ayat 133. Jadi alhamdulillah kita sudah pun belajar daripada ayat 133. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menerima kepada segala apa yang kita bincangkan pada hari ini dan dapat beramal dengannya. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Yusof Arba'in agar kita Ustaz dapat beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اهدنا بهداية القرآن
ونجنا من النيرات بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung itu sebagai penenang hati kami, sebagai cahaya di dada-dada kami, sebagai pelenyap kesedihan kami dan penghapus segala kegelisahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Yusof memimpin bacaan doa. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini benar-benar tulus daripada hati kita. Kita mohon Allah menjadikan kita bersama Al-Quran dan ianya menjadi nur, menjadi cahaya pelenyap kepada kesedihan dan juga kegelisahan dalam hidup kita sebagai preview sebelum kita diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan langsung bila sampai ke sana. Inilah yang kita ingin bina sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan dijemput untuk bersama berkongsi idea, berkongsi berita pada nombor hotline dan juga mungkin tuan-tuan ingin menyumbang pada nombor yang tertera untuk sama-sama kita memastikan bahawa projek membina generasi beriman ini, generasi yang Muslim, bukanlah projek seorang-seorang tetapi ia adalah contoh daripada Nabi Ibrahim sentiasa ajak anak membina kepada projek Kaabah, projek-projek lain dan anak pun sanggup untuk join ikut dengan mak ayah. Jadi ini kita bina bersama dan moga-moga dengan perkongsian ulang kaji kita pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusof sudi bersama dan harap sekali lagi Ustaz nanti lain kali boleh datang lagi untuk berkongsi pelbagai ilmu tanasub kaitan antara ayat demi ayat. Itu antara subjek master Ustaz itu sebabnya hari ini kita banyak tanya kaitan-kaitan tersebut dan kita belajar betapa indahnya Al-Quran, kesatuan tema yang ada daripada ayat ke ayat, daripada surah ke surah, ianya adalah satu daripada Tuhan yang Esa. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada halaman baru, pada ayat baru, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين